Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu secara online. Moga-moga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh. Menghadiri majlis ilmu juga. Sahabat-sahabat yang dah ada bersama saya sekarang, sila tulis Alhamdulillah. Cuba tulis kat ruangan komen. Oh, ramai yang dah tulis tu. Tulis sambil sebut di mulut masing-masing. Sebut Alhamdulillah. Sedang baring atas sofa, sedang kat meja makan, sambil dalam kereta driving, tak apalah. Sebut Alhamdulillah. Tak boleh tulis kat ruangan komen pun, sebut Alhamdulillah. Dapat pahala dah. Kita bertemu lagi pada kali ini dalam majlis ilmu online kita. Saya nak minta tolong sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kalau dah dengar suara saya sekarang, boleh dengar tak? Kalau boleh dengar suara saya sekarang, tolong tulis di ruangan komen, tulis jom majlis ilmu, kemudian kat ujung itu tag friend-friend kita yang lain. Kalau saya tengok ada komen, ada di ruangan komen jom majlis ilmu, kemudian ada tag friend-friend yang lain, itu saya faham bermakna sahabat-sahabat sekalian dah dengar suara saya. Boleh dengar? Kalau boleh dengar, tulis Alhamdulillah, terima kasih ramai yang dah tulis tu. Jom majlis ilmu. Oh, yang dah tag friend-friend dia. Kita kongsi pahala, kita panjang-panjangkan. Mungkin kita menjadi sebab sahabat kita hadir ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan marilah sama-sama kita mulakan majlis kita ini. Baca tau. Kita baca surah Al-Fatihah. Baca. Masing-masing baca di tempat masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah baca. Tulis di ruangan komen dan Al-Fatihah. Tak ada niat nak riak pun, nak remind kawan-kawan yang lain. Tulis. Dan Al-Fatihah. Tulis dan Al-Fatihah. Jom kita mulakan majlis ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Suhazli, boleh dengar suara saya? Okey, jelas. Clear Ustaz, clear. Alhamdulillah. Dr. Arsyad, boleh dengar suara saya? Alhamdulillah Ustaz. Haji Arsyad, boleh dengar Haji Arsyad? Dengar. Alhamdulillah. Terima kasih atas respon. Kita ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang dah online. Moga-moga apa yang bakal dikongsi pada malam ni bermanfaat insya-Allah. Jadi kita harapkan dulu doktor, saya nak minta masa 1 minit nak meraihkan sahabat-sahabat kita yang online dulu sekejap. Moga-moga sahabat-sahabat kita yang online sekarang tolong panjang-panjangkan, tolong kongsi dan tolong tag friend-friend di ruangan komen. Tulis di ruangan komen isu panas COVID. Kemudian kita tag friend-friend kita. Tag friend-friend bermakna kita ajak mereka untuk bersama dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Bersama tamu kita Tuan Haji Arsyad. Kita orang mula dulu Tuan Haji Arsyad. Okey Ustaz. Sila. Haji Arsyad ada nak pesan apa pada Dr. Suhazli ni tentang COVID ni? Tak ada apalah, doktor lagi pakar lah tentang nak jaga tu. Kita cakap kan salah pula. Doktor ada elok doktor yang cakap lah Ustaz. Doktor, anak Tuan Haji Arsyad baru selesai kuarantin baru ni. Oh. Selesai dah je? Kat mana? Alhamdulillah. Tak, di rumah je. Oh, kuarantin rumah.
Direct contact. Direct contact. Direct contact. InsyaAllah. Yang contact tu pun tak kena juga. Dia pun okey juga. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita mula ni ya. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dr. Suhazli, terima kasih pertamanya kerana meluangkan masa bersama-sama saya, bersama-sama sahabat yang menonton online. Kita minta tolong sekali lagi sahabat-sahabat kita tulis isu hot COVID-19, kemudian tag friend-friend kita. Tag lagi, tag kita ajak sebab malam ni ada banyak isu kita nak tanya berkenaan dengan vaksin, berkenaan dengan siapa yang kena kuarantin di rumah, siapa yang kena kuarantin di ward, macam mana kesan vaksin dan sebagainya. Jadi alhamdulillah bersama kita pada malam ini pakar perubatan keluarga Fadil Dr. Suhazli, orang KKM ni yang merupakan juga ahli Majlis Penasihat Papisma Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina. Betul Doktor? Betul. Tamu Malaysia pula. Malaysia. Bukan Sultan Terengganu dia jadi lain pula Terengganu. Papismata. Papismata. Okey, jadi Dr. Suhazli ni doktor pakar daripada KKM lah, kita jemput. Alhamdulillah. Jadi orang yang selayaknya untuk bercakap isu ni. Okey. Jadi buat permulaan doktor, saya terus pergi pada pembincangan kita, boleh boleh, sebagai mukadimah ni. Ada orang menganggap bahawa COVID ni macam sesama biasa. Kalau nak kira kematian pun hanya 1% saja. Maksudnya tak ramai kematian ni, macam COVID ni dia macam sesama biasa je. Orang penyakit lain lagi ramai meninggal. Jadi mungkin doktor boleh mulakan pembincangan kita malam ni, beza COVID dengan hal lain-lain ni. Silakan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Syed Nur Hisham sebagai moderator, terima kasih juga kepada penyelaras Haji Arsyad dan semua jawatankuasa yang terlibat, para penonton, para followers Ustaz Syed Nur Hisham yang begitu ramai tu. Terima kasih. Dan soalan kita pun straight kepada poin hangat pada malam ni, dan inilah yang biasanya dibincangkan di Facebook oleh para netizen, sehingga ada di antara mereka yang menangis-menangis. Dia kata bahawa ni adalah sesama biasa, dia dah kena, tak ada masalah benda dan sebagainya. Baik. Kita melihat bahawa coronavirus ini, COVID-19 itu adalah salah satu daripada mutasi daripada SARS dan MERS-CoV. SARS pada tahun 2003, MERS-CoV 2012, 2013. Di mana kalau kita tengok kepada dua bentuk keluarga, kita panggil sepupu sepapak daripada COVID ini, kita lihat bahawa jumlah kematian akibat daripada SARS dan juga daripada MERS-CoV tinggi. Contohnya SARS, lebih kurang dalam 9% kematian. Begitu juga dengan MERS-CoV. Kalau kita tengok lebih kurang dalam 40% kematian. Okey? Dan kalau kita tengok kepada COVID, seluruh dunia sekarang ni kematian lebih kurang dalam 3.4%. Bergantung pada negara-negara lah. Dan dalam negara kita adalah kurang daripada 1%. Itu. Jadi kalau kita tengok kepada jumlah mati, kadar kematian, memanglah kita nampak ianya adalah kecil. Sikit je kadar kematian. Maksudnya ramai lagi yang sembuh dan sebagainya. Tetapi kita perlu melihat dalam satu minda yang agak besar, di mana bukan nilai mati itu yang perlu diperbahaskan, tetapi magnitude daripada COVID itu yang perlu kita ambil pertimbangan. Apa maksud magnitude? Magnitude tu baru nak jawab. Cepat dipotong. Apa tu malak pula lagi. Magnitude siapa? Impact kepada COVID. Kalau kita tengok impact kepada SARS lebih kurang dalam
8,000 kes sahaja. 8,000 kes yang positif, di mana jumlah kematian pun boleh kita kata tak sampai 1,000. Begitu juga dengan MERS-CoV. MERS-CoV tak banyak juga. Dan dia hanya melibatkan beberapa buah negara. Tetapi impak kepada COVID ini adalah besar. Dia melibatkan 192 negara. Dengan sekarang ni, sudah kalau saya tengok yang terakhir, jumlah seluruh dunia sudah hampir 90 juta lebih yang positif, dan mati pun sudah mencecah kepada 2.1 juta seluruh dunia. Maksudnya dia besar, walaupun nilai kematian kadar tu kecil, tapi dia besar. Apabila besar, dia panggil tu sebab tu saya kata, dia magnitude-nya adalah besar. Maksudnya dia punya impact untuk kepada masyarakat itu adalah besar. Sehingga kan kita dalam Kementerian Kesihatan menggunakan konsep perubatan dan perawatan serta pencegahan. Kita menggunakan diberi nama FTT-ISS. Apa tu? Pitis ke? Bukan titis. FTT maksudnya F fine. Okey, lepas kita fine, kita akan trace. Okey, kita akan test dulu. Lepas pada kita test, kita trace. Okey, 3 ni kita find melalui targeted finding. Maksudnya kita tengok kluster tu kat mana, kita target. Okey, lepas tu kita test. Kita test bagi individu yang ada close contact, yang bergejala, okey, tu kita test. Dan kita trace. Trace mana-mana yang saya kata close contact tadi yang mungkin mempunyai hubungan rapat dengan indeks yang pertama tadi. Lepas daripada itu, kita akan isolate. FTTI, I to isolate. Isolate ni lah yang menggunakan banyak dana, menggunakan prasarana yang besar. Okey, dan satu lagi kita menggunakan support system. Support system kita adalah hospital. Support system adalah pusat-pusat kuarantin. Support system kita adalah pusat-pusat untuk di kuarantin. Dia kuarantin sekarang ni telah terbagi pada dua. Ada yang low risk punya kuarantin, ada yang high risk punya kuarantin. Ini pun kita terpaksa membuka banyak pusat-pusat ini. Begitu juga dengan hospital-hospital, seluruh negara terlibat. Malah apabila impak tu besar, magnitude tu besar, menyebabkan kita punya resources, sumber untuk tenaga, sumber untuk dapatkan bekalan oksigen, sumber untuk dapatkan ventilator, sumber untuk dapatkan ubat-ubat tambahan. Kita menggunakan ubat-ubat tambahan seperti ubat anti radang, kita menggunakan antibiotik sebab apabila dah masuk kepada tahap klinikal yang keempat dan kelima tu, kemungkinan dia adalah jangkitan sekunder akan berlaku kepada pesakit, dan begitu juga dengan benda-benda lain yang saya sebut. Dia akan memberikan satu sekali lagi saya sebut magnitude yang besar kepada negara kita dan juga kepada dunia. Walaupun jumlah sikit, kadarnya sikit, tetapi jumlah kematian sekarang ni, kalau saya tengok yang terakhir, 900 lebih sekarang di dalam negara kita, itulah pun mati. Berbanding dengan SARS dahulu, berbanding dengan MERS-CoV, dan juga berbanding dengan sesama biasa. Di mana sesama biasa, orang nak kata sesama biasa tu, dia punya kadar kematian hanya kurang daripada 1%, dan magnitude dia tidak bawa lanjut. Maksudnya dia akan terhenti setakat 3-4 hari baik. Lepas tu tidak perlu dirawat seterusnya. Sebab ni nak panjang lagi cerita, lepas ni mungkin ada soalan. Apakah kesan COVID ni? Orang yang COVID ni ada komplikasi lain pula tak? Tu saya reserve di akhir nanti. Kalau Ustaz tanya saya jawab. Kalau Ustaz tak tanya saya tak jawab. Ni kira soalan panas yang tu juga ni. Di antaranya melibatkan kita punya kesuburan dan sebagainya. Tu poin-poinnya saya akan bagi lepas ni, insya-Allah. Okey, Doktor. Kita tengok maknanya tentang magnitude tadilah, tentang impact dia, tentang kesan dia. Memang berbeza lah. Kesan pun berbeza. Okey,
kita pergi seterusnya, ada pula orang yang menganggap ada teori yang menyatakan bahawa COVID yang dah jadi pandemik ni adalah satu yang dirancang oleh kuasa besar dunia, sama ada China ke ataupun US ke, Yahudi ke, ataupun golongan yang mereka ini nak mengurangkan populasi manusia di dunia ni. Jadi nak kurang orang tahun 2030 ni, nak kurang manusia, jadi perlu mati dulu. Maksudnya ada teori kata ini satu yang dirancang, Doktor. Ya. Istilah yang biasa disebut oleh mereka adalah pandemik. Pandemic. Pandemic. Kita sekarang ni kita kata pandemik. Pandemik maksudnya dia adalah sesuatu yang global, seluruh dunia. Dan perkataan pandemik ni al-maklum. Itulah orang panggil al-maklum min ad-darurah. Maksudnya orang dah tahu dah apa itu pandemik, definisi pandemik pun kita tahu. Macam kahwin poligami lah, tak perlu ubah daripada kata poligami tu. Orang tahu dah poligami tu apa. Sama juga dengan pandemik ni, orang dah tahu apa tu. Cumanya di antara beberapa isu yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu, dia sebenarnya dikaitkan dengan isu konspirasi. Ni konspirasi dunia dan sebagainya. Ialah saya mungkin tidak berapa fasih sangat dengan teori-teori yang telah dibuat oleh mereka ini. Dia kata perlu ada eskatologi dan sebagainya. Tapi saya melihat bahawa ianya tidak melibatkan konspirasi dalam isu ini. Sebab kalau kita tengokkan kepada penyakit COVID-19 itu, dia bermula daripada Hubei, Wuhan, China. Pada masa tersebut, Amerika mengatakan bahawa ini adalah COVID ini adalah virus daripada China untuk menghapuskan orang dan sebagainya. Tetapi China sendiri juga berjuta-juta kes berlaku pada mereka. Dan sekarang ini telah merebak ke seluruh dunia. Dan saya ambil salah satu daripada kata-kata yang dikeluarkan oleh pakar dan Dr. Nur Azmi, pakar virologis, imunologi dan sebagainya, Dr. Shazli daripada seingat saya, juga mengatakan bahawa unlikely sesuatu yang berada dalam dunia sekarang ni akibat daripada virus COVID ini adalah hasil daripada buatan manusia. Dan kita lihat pula sesuatu yang dibuat biasanya tak bereplikasi dan tidak berlaku variant. Tidak berlaku variasi. Okey, sekarang ni kita telah digembarkan ataupun dikabarkan dengan varian baru daripada UK, B117. Begitu juga dalam negara kita. Terdapatnya D614G. Itu adalah variasi-variasi daripada COVID itu sendiri yang telah berubah dari segi struktur asalnya kepada yang lebih cepat untuk merebak. Contohnya dalam negara kita yang Sivaganga dan sebagainya cepat untuk merebak. Begitu juga dengan B117 daripada UK juga cepat untuk merebak. Dan ini amat sukar kalau ianya adalah dibuat oleh manusia. Dan di sinilah ramai di kalangan kita yang percaya benda tu akibat daripada mungkin sumber-sumber yang berkaitan dengan COVID ini agak kekurangan diberikan melalui media massa dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya rasa melalui program-program seumpama dengan ini memberikan penerangan yang lebih jelas kepada masyarakat secara umumnya berkaitan dengan COVID-19. Ya, sebenarnya tidak ada kaitan dengan perancangan konspirasi dan sebagainya. Kalau negara kita, dia para penentang kepada kerajaan ini yang menentang bahawa dia mengatakan COVID ni sama sesama biasa dan sebagainya, dia menuduh ini adalah agenda konspirasi barat akibat daripada Yahudi, akibat daripada Kristian dan sebagainya yang ada di punya struktur konspirasi dia. Tetapi di barat juga berlaku sebaliknya. Dia kata Islam sebab dia kata pembuat vaksin oleh Pfizer dengan BioNTech itu adalah pelopor dia adalah Islam, Muslim. Dia kata ni adalah agenda Islam dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dari segi struktur penggemar teori-teori konspirasi ni, kita lihat mereka adalah anti kepada Semitism, anti kepada agama-agama langit dan sebagainya. Dan
geng-geng kita ikut. Itu masalahnya. Dan perlu kita ingat bahawa yang kita sekarang ni berhadapan dengan satu wabak. Di mana sama ada ianya diplan ke tidak diplan dan sebagainya, kita mesti meneruskan kehidupan ini untuk menanganinya. Itu yang lebih penting daripada kita duduk baloh pergi mari, bergelut dengan perbahasan tertentu pasal, duduk depan komputer jadi keyboard warrior saja, tanpa membuat apa-apa, solution yang begitu bernas untuk kita sama-sama menangani. Yang ni yang timbul masalah kita. Dan timbul PKP ramai pula jadi keyboard warrior dan sebagainya. Allahuakbar. Ya, jadi lagi banyak masa duduk depan telefon, depan keyboard tu. Ya, ada copy paste benda tak. Dia pun tak tahu apa yang dia copy paste. Sebab yelah kadang media sosial ni dia kadang-kadang dia berjaya membentuk persepsi. Ya, betul. Betul. Betul, jadi persepsi itu timbul. betul ke orang kata jadi setakat ni tak ada obat lagi COVID ni. Dan bahkan ada pula yang kata minum pakai vitamin je. Mekomor dengan benda tu. Ni pun jadi isu besar juga ni. Dia sebenarnya saya nampak pihak yang melontarkan idea-idea seperti itu adalah orang yang sama je. Dia juga percaya kepada konspirasi. Dia juga kata bahawa ni adalah sesama biasa. Dan puak-puak mereka, saya sebut puak nak sebut golongan lah, nampak manis sikit. Golongan mereka ni juga percaya kepada ni, bumi ni lepeh, macam tu. Dan golongan mereka ni jugalah, tidak semuanya, sebahagian daripadanya adalah penjual produk-produk dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat kepada ini dalam menangani COVID-19 ini, ia adalah suatu benda yang baru. Walaupun saya sebut tadi dia sepupu sepapak daripada MERS-CoV, sepupu sepapak daripada SARS dan sebagainya. Tapi ia adalah satu entiti baru yang begitu bahaya, cepat merebak, boleh menyebabkan kematian dan sebagainya. Dia adalah suatu yang baru. Apabila sesuatu penyakit yang baru di dalam masyarakat, yang menjadi wabak pandemik sekarang ni, tugas pegawai perubatan, tugas pakar-pakar perubatan, tugas agensi-agensi yang berotoriti seperti KKM, WHO, CDC dan semua seluruh dunia ni adalah mencari solusi yang terbaik. Apa solusi yang terbaik? Dalam semua jenis penyakit pun mesti dua cabang ini perlu. Yang pertama adalah melalui pencegahan. Yang kedua adalah rawatan. Betul seperti Ustaz kata tadi, daripada setahun kita dah bergelumang dengan COVID ini, kita setakat ini tak dapat cari lagi satu rawatan ubat yang definitif. Maksud definitif apa? Maksudnya dia memang betul-betul membunuh virus ini. Kalau bakteria lain dah ada antibiotik. Mungkin virus yang lain mungkin dah ada antivirus yang digunakan untuk membunuh virus. Tetapi setakat ini belum ditemui lagi bagaimana cara untuk membunuh virus COVID ini. Beberapa cadangan yang telah dikeluarkan yang para pengkaji telah melihat kepada beberapa ubat. Contohnya ubat anti radang aspirin. Sekarang ini dalam proses pengkajian. Masih lagi dalam proses kaji. Boleh ke tak boleh digunakan untuk membunuh dan merawat pesakit COVID, aspirin. Satu lagi yang timbul sehari dua ni, ivermectin. Apa tu ivermectin tu? Ubat kutu. Ubat kutu dan ubat cacing. Dan dalam negara kita, ia berdaftar di bawah veterina. Hanya digunakan untuk anjing dan binatang sahaja. Tidak lagi didaftar untuk manusia. Dan ivermectin ini mempunyai kesan-kesan sampingan tertentu seperti menyebabkan saraf rosak, menyebabkan hati rosak dan sebagainya. Maksudnya, walaupun kalaulah ada data-data, pelaporan yang telah dijalankan, maka ia perlu dibuat satu kajian secara menyeluruh. Dan memang terdapat ada kajian terbaru yang telah dikeluarkan oleh Lancet. Baru dalam 2-3 hari lepas, dia kata memang boleh membantu untuk merawat sakit COVID. Tetapi jumlah
kajian dia hanya sikit saja, 24 kes saja. Sedangkan kita berjuta dah sudah dijangkiti kan. Paling-paling tidak, kita kena buat satu kajian yang lebih ekstensif. Maksudnya lebih luas lagi, lebih besar lagi, melihat kepada 3 perkara penting. Pertama, keberkesanan tak ubat itu. Yang kedua, selamat tak digunakan. Mungkin 24 orang tu selamat, tapi bila jumlah yang besar, mungkin tak, kita tak tahu. Kan? Mungkin 24 orang tu berkesan, tapi dalam jumlah yang besar, kita tak tahu. Dan sama ada dia melalui proses kualiti ataupun tidak. Jadi 3 perkara penting ni dalam apa saja bahan yang akan diberikan solusinya nanti mesti melalui 3 tahap ataupun 3 elemen ini. Di mana perlu dibuat kajian. Kajian pula, ni panjang pula cerita ni. Kajian pula dia kena ada step dia. Dia tak boleh kita masuk sekolah je 1 nak masuk ke je 6 terus. Dia kena masuk je 1, pergi tu je 2, pergi dah je 3, pergi dah je 4, je 5, je 6. Walaupun mungkin ada je 5 tu dia boleh lompat kelas dah je 6. Mungkin. Tapi memerlukan kelulusan daripada guru besar. Contohnya, contoh ni nak masuk bab vaksin sikit lagi mungkin. Saya bagi hint sikit ni. Hint. Apabila masuk bab vaksin yang berlaku sekarang yang kita propose sekarang ni mesti melalui proses. Proses satu penerokaan. Dia teroka dulu. Boleh ke tak vaksin di banner, dibentuk untuk melawan, untuk mencegah COVID. Lepas tu dia akan buat uji kaji ke atas haiwan. Dalam sejumlah haiwan biasanya tikus lah dia digunakan. Selamat, 3 tadi ya. Selamat digunakan ke atas haiwan, dos yang keberapa dan berkesan ke tidak serta berkualiti. Lepas daripada tahap haiwan, dia pergi pada tahap klinikal manusia. Manusia pun tidak pada semua terus. Dia pergi pada tahap 1, lebih kurang dalam 50 orang. Pergi pada fasa 2 untuk manusia, lebih kurang dalam 300 orang. Lepas tu lagi jumlah yang besar lagi. Berpuluh-puluh ribu orang ke dalam beberapa buah negara. Sebab kadang-kadang setiap negara tu dia berbeza dari segi sel, dari segi manusia dan sebagainya. Mungkin kajian kat orang putih dia sejuk. Kat negara kita panas. Dia lain dia punya reaksi dia. Dari sinilah perlu kita membuat kajian fasa 3. Seperti yang kerajaan telah umumkan pada 12 Januari dulu. Yang akan memulakan kajian fasa 3 untuk sejenis vaksin daripada China. Begitulah konsep yang kita gunakan. Dan setelah daripada tu, 3 perkara tadi. Berkesan, selamat digunakan, Kualiti. maksud selamat dan berkualiti. Ustaz pun dah hafal 3 ni. Simple saja. Lepas pada tu, barulah kita boleh berikan kepada seluruh masyarakat. Pun begitu, dia ada fasa keempat lagi. Sebab kita tak tahu jangka panjang macam mana. 2 tahun kemudian, bagaimana? Adakah betul-betul berkesan ataupun tidak? Kita tak tahu secara definitif. Di sini memerlukan lagi kajian. Itu yang pertama, merawat. Yang kedua adalah mencegah. Mencegah saya dah jawab tadi, melalui vaksin. Takat ni, vaksin yang paling baik adalah PKP. Buat masa ni. Itu adalah vaksin yang paling baik. Mencegah SOP. melalui PKP. Melalui SOP. Melalui kuarantin. Melalui social distancing. Jaga kebersihan. Elakkan daripada tempat yang crowd. Tempat yang sesak dan sebagainya. Itu adalah SOP yang terbaik. Itu adalah vaksin yang terbaik. Vaksin maksudnya pencegahan yang terbaik buat masa ni sebelum vaksin yang sebenar mari nanti. Jadi doktor, vaksin sebenar hak nak mari, adakah vaksin ni sama dengan ubat? Ya. Dia perlu kita ingat bahawa dia adalah bahan yang digunakan untuk initiate kita punya antibody. Dia bukan ubat untuk merawat. Baik. Kita kena lihat ni saya ambil kisah ataupun saya ambil kes yang berlaku untuk measles. Measles, vaksin dia ada MMR. MMR untuk measles, mumps, rubella, campur 3 terus. Di mana 1982 kerajaan kita telah mewajibkan, so saya kata perkataan wajib situ, maksudnya telah memberikan satu tindakan pentadbiran untuk mewajibkan pemberian MMR ini kepada semua anak-anak kita. At least dalam populasi kita terkena 90% ataupun at least 80% diberi vaksinasi. Maksud diberi
bahan untuk mencegah ini bagi membentuk antibody. Ni gapo dia nama pula antibody ni pula. Ular pula antibody. Antibody ni apa? Antibody ni adalah sistem pertahanan badan. Apabila virus masuk dalam badan, dia akan bertindak balas dengan badan kita. Badan kita tindak balas, kita akan jadi 3 konsekuen utama. 3 konsekuen ke apa Ustaz? Konsekuen utama lah. Maksudnya 3 benda yang boleh berlaku. Pertama, kalau dia gagah, dia akan sembuh. Yang kedua, dia lawan, separuh gagah, dia akan cacat. Yang ketiga, tak dapat lawan, mati. Jadi 3 konsekuen ni. Jadi apabila kita tengok kepada MMR yang telah diberikan sejak 1982, daripada beratus ribu pada 1982 kes measles, setelah pemberian vaksinasi meliputi hampir 95% anak-anak dalam negara kita, jumlah campak menurun sampai sekarang kita boleh bilang lah. Walaupun ada, tetapi semakin turun, makin turun. Dalam erti kata lain, nak jawab soalan Ustaz tadi, adakah dia ubat? Dalam erti kata lain, dia adalah ubat untuk mencegah wabak ini. Dia bukan ubat untuk spesifik kita kata membunuh measles, tapi dia adalah pencegahan itu adalah untuk mengubat supaya landainya wabak itu dalam masyarakat. Boleh faham ke? Nampak keruk muka tu, nampak takut tak berapa nak faham takutnya. Jadi yang akan diberi vaksin ini orang yang dah positif ke ataupun prevention orang yang belum kena ke? Okey, ni soalan yang agak bagus dan agak tricky juga ni soalan ni Ustaz. Okey, vaksin yang akan diberikan nanti adalah dia adalah kriteria yang akan dikemukakan oleh kementerian dalam sedikit masa lagi, insya-Allah. Kalau ikutkan janjinya, insya-Allah akan sampai pada pertengahan Februari nanti, di mana beberapa kriteria tertentu akan diberikan. Oleh kerana benda tu agak limited, pada yang first batch ni agak limited, di mana untuk first batch ni adalah Pfizer. Di mana Pfizer ni dia hanya cukup untuk frontliner dahulu. Maksud saya lah, insya-Allah akan dapat untuk frontliner. Ada juga anggota awam yang lain lah, polis, askar dan sebagainya yang berada di barisan hadapan, yang berdepan terus dengan pesakit-pesakit COVID. Okey. Dan ianya akan diberikan kepada orang yang belum dijangkiti. Orang yang belum dijangkiti. Pun begitu, kita menunggu beberapa data lain lagi. Ya, sebab ni benda yang agak baru. Kita menunggu beberapa data yang lain lagi. Sama ada orang yang telah dijangkiti boleh diberi ataupun tidak selepas pada itu. Ni kena tengok kepada data yang lanjut. Tapi secara ringkas yang saya dapat daripada pembacaan saya, kita dapati bahawa orang yang telah dijangkiti, seperti yang saya sebut pada peringkat awal tadi ke apa, orang yang masuk virus tu dia akan berlawan. Sama ada dia akan baik ataupun cacat, kesan jangka panjang dia akan ada sikit lagi, dan mati. Jadi hak mati tu innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah, tak boleh nak kata apa kan. Jadi hak dua ni dia akan terbentuk antibody. Sistem pertahanan badan terbentuk. Kajian ringkas yang saya baca melalui salah satu pada jurnal, dia mengatakan bahawa antibody itu hanya akan berkekalan sehingga 90 hari sahaja. 90 hari itu maksudnya lebih kurang dalam 3 bulan. Dan ada juga kajian yang mengatakan bahawa dia sehingga kepada 9 bulan dalam jumlah yang kecil. Jadi yang ni kita memerlukan kajian demi kajian. Maksudnya, erti katanya apa? Maksudnya, bagi orang yang telah positif sekalipun, why not? Apa tidaknya juga diberi pada kemudian hari untuk kalaulah, na'udzubillah, kita minta supaya COVID ni makin turun dan akan hapus pada tahun depan. Tapi kalaulah dia masih lagi menjadi wabak, pandemik pada seluruh dunia dan ia memerlukan protection. Dan di sini boleh juga diberi kepada orang yang telah dijangkiti. Ni kita kena berdasarkan kepada kajian. Kita tak boleh nak kata pakar bui tu. Berdasarkan kepada kajian.
Dan oleh kerana benda ni masih baru dalam arti kata, kalau vaksin ni, dia bermula, first dose vaksin baru 8 Disember di UK. Maksudnya baru sebulan lebih lah. Dan kita pun tidak boleh melihat lagi secara jelas, secara menyeluruh kesan, maksudnya dia punya keberkesanan dia. Walaupun dari segi kajian, fasa 3 saya sebutkan tadi kan, fasa 3 mendapati bahawa untuk vaksin Pfizer yang menggunakan kaedah mRNA, 95% berkesan. Begitu juga dengan Moderna, 94.5%. Begitu juga dengan vaksin-vaksin yang lain seperti AstraZeneca. Maksudnya telah mencapai kepada satu tahap yang amat memberangsangkan. Dan ia perlu diberi 2 dos. Dos yang pertama, dia akan develop dia punya antibody dia. Kajian daripada fasa 3 mendapati bahawa paling minimal dia memerlukan lebih kurang 14 hari baru dia develop antibody. Kita kena lihat betul-betul lah, Ustaz, untuk kefahaman para penonton. Vaksin ni bukan magic. Dia bukan juga sihir. Semua kata sihir. Dia bukan magic. Maksudnya hari ni cocok tu, esok terlindung terus. Tidak. Dia mengambil masa. Bukan magic cure. Bukan. Dia bukan. Jadi apabila cocok, dia akan ambil masa 14 hari. Itu adalah daripada kajian fasa 3. Kan? 14 hari. Itu pun dia punya pembentukan antibody dalam badan dia baru 52%. Maksudnya dia kena ambil dos yang kedua. Dos yang kedua sebulan daripada tu. Lepas tu sebulan daripada cocok yang pertama. Baru dia akan boost up, naik kepada 95%. Dan juga bergantung kepada diri masing-masing pula. Setengah orang mungkin sampai up sampai 95, setengah orang mungkin 90, setengah orang mungkin kurang. Itu bergantung pada reaksi badan masing-masing pula. Jadi, di sini kita mengatakan bahawa memerlukan masa untuk keberkesanan itu bergerak ataupun berjalan dalam badan kita. Bagi menyebabkan kita ni dilindungi supaya tidak dijangkiti oleh COVID-19. Apabila masyarakat semuanya telah diberi suntikan. Yang ni konsep yang agak glamour juga, yang selalu dinafikan oleh golongan-golongan tertentu. Kita panggil imuniti secara kelompok. Apa maksud imuniti secara kelompok? Target yang diunjurkan oleh kerajaan, seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia nak 80% daripada rakyat kita diberi vaksin. 80%. Maksudnya kita nak liputan pemberian vaksin COVID ini mencecah kepada 80%. Walaupun kajian WHO mengatakan lebih daripada 60% sudah memadai dan sebagainya. Tapi kalau kita nak seboleh-bolehnya 80%. Dan saya dengar wawancara yang telah dibuat terhadap Timbalan Menteri Sains Teknologi Musti UIB Haji Amzad petang tadi. Dia jangkaan daripada kementerian menyatakan bahawa at least by tahun depan, Januari dan Februari tahun depan, paling-paling minima target yang dikenaki adalah 70% rakyat diberi vaksin. Ini adalah penting supaya semua masyarakat, semua rakyat yang berada dalam negara kita itu dilindungi secara kelompok. Kelompok maksudnya boleh katakan semuanya, boleh dikatakan semuanya lah. Sebab ada majoriti kan. Semuanya dilindungi. Saya nak bagi contoh, contoh gini. Immunity kelompok ni contohnya gini. Kita masuk ke satu padang, di padang tu penuh dengan beri. Kok bahasa luar orang panggil gapo, tak tahu beri. Biri-biri. Hak yang warna hak bulu putih tu. Okey. Yang bulu putih ni yang telah diberi vaksin. Tapi tidak dinafikan bahawa ada hak bulu hitam. Seekor dua. Kan? Jadi serigala, kita kata serigala ni virus lah.
Dia nak masuk, dia tengok, oh, putih belaka. Kita kata putih belaka. Maksud dia tak nampak dah hitam tu. Maksudnya yang hitam tu terlindung di sebalik putihnya hak ramah. Tetapi kalau yang diberi vaksin ni hak putih tu tak ramah, banyak hak hitam, dia tengok, dia memang kalau suka hak beg warna hitam. Contohnya lah. Contoh analogi kan. Jadi dia pun kata, ada hal ini hak hitam tu. Maksudnya dia punya kelompongan berada di situ. Jadi sebab itulah kita nak kalau boleh 80%-nya maksudnya bila kita tengok bagi belaka dah. Seolah-olah macam tu. Walaupun tidak cukup 100%. Jadi ini adalah apabila herd immunity ni, imuniti kelompok ini ada dalam masyarakat, dengan sendirinya serigala tadi tak boleh nak makan, makin lapar mati dia. Tak ada makanan, matilah dia. Sebab COVID host dia, COVID ni perumah dia adalah manusia. Selain daripada memang tingkat asal dia daripada binatang kan. Tapi perumah sekarang ni adalah manusia, berjangkit pada manusia. Apabila kita putuskan rantaian itu melalui imuniti secara herd itu, iaitu secara kelompok tadi, dan dia dah tak ada tempat dah untuk numpang. Jadi dia mati, pas ekor mati, pas dua mati, tiga mati. Yang makin kurang. Dan alhamdulillah rakyat kita makin sihat. Tidak ada dijangkiti. Dan satu ketika nanti, wallahualam kita tahu bila, satu ketika nanti, insya-Allah kita dapat bebas daripada COVID-19 ini. Saya rasa penerangan saya itu rekas sangat dah tu. Supaya lebih faham. Sebab kerana dia benarnya kompleks. Tapi supaya lebih faham, insya-Allah. Doktor, tajuk kita malam ni isu-isu panas. Jadi kita nak panas sikit lagi, doktor. Okey, boleh. Ni soalan kawan kita tanya ni, Abang Megak kita ni. Dia kata sehari dua ni tersebar video dari negara luar, kandungan vaksin ini antaranya daripada janin yang digugurkan. Okey. Tambah sikit lagi. Ada lagi soalan hari ni. Vaksin ni ada kait dengan babi ke tak? Doktor nak sebut babi ke khinzir? Dia sebut babi lah deh. Sebab kalau khinzir tu macam kurang kebabian dia. Jadi dia nampak Islamik sikit lah. Babi dia najis juga sebut khinzir. Khinzir lah doktor sedap sikit. Jadi nampaknya soalan vaksin ni ada kandungan babi ataupun ni soalan Abang Megak kita kata janin yang digugurkan. Okey, baik. Terima kasih pada Abang Megak. Ni soalan yang agak famous jugalah sebab inilah penting penerangan seperti ini disampaikan. Apabila kita membaca dan kita melihat ataupun mendapat maklumat daripada individu yang tidak ada credibility. Bukan saya kata saya ni hebat sangat, bukan. Tapi maklumat itu adalah perlu diberikan supaya masyarakat kita faham. Baik. Daripada 5 jenis vaksin yang telah dimeterai, bukan meterai, maksudnya 2 telah dimeterai perjanjian, iaitu Pfizer dan juga AstraZeneca, dan 3 lagi dalam proses, iaitu daripada China 2 dan daripada Rusia 1. Dalam proses. Mungkin pertengahan tahun ini ataupun akhir tahun ini baru sampai yang daripada China, sebab dalam proses kajian fasa 3 masih belum habis sepenuhnya, walaupun ia telah digunakan secara diluluskan secara segera di China dan sebagainya. Tetapi perlu saya nyatakan di sini dan sudah banyak kali dinyatakan bahawa vaksin yang telah kita meterai perjanjian dia, iaitu Pfizer-BioNTech, daripada syarikat Pfizer dan BioNTech, ia adalah bebas daripada bahan binatang. Satu, sudah clear. Maksudnya sudah tidak ada kekinzirannya dan tidak ada kebabiannya. Sudah tidak ada situ. Sebab mRNA vaksin ini dibuat secara sintetik. Sintetik. Dan ini adalah dalam pembuatan vaksin ni dia ada dua kaedah. Satu dipanggil konvensional, satu lagi adalah yang latest, modern technology. Modern technology yang menggunakan kombinan DNA teknik dan sebagainya. Ini adalah modern technology. Kalau konvensional
Dia menggunakan virus itu sendiri yang telah dilemahkan, yang telah dimatikan. Sebagaimana measles, polio dan BCG dan sebagainya. Pun begitu masih digunakan kaedah konvensional itu. Tetapi kaedah yang terbaru yang digunakan untuk vaksin Pfizer ini dan Moderna, dua ni, sebenarnya dalam pipeline, dalam proses, dalam banyak-banyak syarikat, lebih pada 100 lebih syarikat. Saya tengok lebih kurang dalam 30 buah syarikat sekarang di dalam proses menggunakan konsep mRNA punya ni. Itu. Jadi dia sebenarnya, sekali lagi saya tegaskan bahawa dia tidak melibatkan haiwan sekalipun. Tidak melibatkan haiwan. Maksudnya, dia adalah suci, dia adalah bersih. Seperti yang saya sebutkan tadi kan. Dia berkesan, dia adalah selamat, dia berkualiti. Kualiti ini dipanggil purification. Dia purify. Pun begitu, kita perlu lihat juga bukan saja Pfizer, vaksin lain. Contohnya Sinovac. Sinovac ni dia menggunakan inactivator. Dia tidak menggunakan modern teknologi. Dia masih lagi menggunakan conventional teknologi. Di mana Sinovac ini, dia menggunakan virus sel. Salah saya sebut perkataan menggunakan tu. Baik. Hak ni saya nak suruh biar betul-betul faham para penonton sekalian dan Ustaz Sri supaya faham. Dalam membuat vaksin melalui kaedah konvensional ini, kita perlu, iaitu syarikat tersebut perlu membiak dahulu virus. Sebab dia menggunakan konsep konvensional. Ni saya balik kepada basic. Apa itu vaksin? Vaksin itu terdiri di dalamnya adalah virus ataupun bakteria yang telah kita lemahkan, kita matikan dia, kita potong dia, ambil fragment dia, ataupun kita buat DNA teknologi dia, ataupun kita keluarkan toxoid dia dan sebagainya. Jadi untuk dapatkan virus itu kat mana? Mesti perlu dibiakkan. Biak kan? Dia tak boleh ambil petik gitu je. Kita perlu biak dia. Kat mana nak biak? Pelbagai kajian telah dibuat. Ke atas haiwan itu, khinzir pun ada, kuda pun ada dan sebagainya. Dan yang terbaik setakat kajian yang diperolehi adalah dibiak kepada sel ginjal monyet. Ini spesifik, ini benda ni sudah sekian lama, sejak daripada 1960 lagi telah diketahui bahawa ini adalah yang terbaik untuk membiak virus. Dia panggil virus sel. Okey, dia ekstrak daripada ginjal monyet ekstrak dalam bentuk, dia terbentuk proses dia dalam bentuk jelly dan sebagainya, masukkan dalam punya tray dan dia tabur virus. Saya sebut simple je, tabur. Sebenarnya benda proses dalam makmal terlalu kompleks. Tapi saya kata tabur virus tu. Tabur tu maksudnya kita tanam benih virus tu. Lepas tu dia pun membiak. Lepas tu baru kita petik. Kita petik tu kita masuk dalam satu bekas yang lain. Dan kita filter lagi supaya tapak dia tidak diambil. Faham ya maksudnya? Maksudnya kita hanya ambil virus sahaja. Sebab tu dia panggil purification tadi. Kita purifykan dia. Kita filtrate lagi. Kita filter lagi. Sehingga kepada ultrafiltration 90 kali dan sebagainya. Yang betul-betul kita nak adalah pure virus tersebut. Lepas itulah baru kita matikan dia. Kita inactivatekan dia melalui bahan-bahan kimia. Kita masukkan formulasi lain. Kita masukkan antibiotik supaya dia tidak ada cross infection. Kita masukkan dia punya pemangkin, kita masukkan pengawet supaya tahan dan sebagainya. Dan semuanya di bawah kontrol yang berkualiti supaya tidak memberikan kesan yang besar kepada keselamatan manusia yang juga melalui proses kajian demi kajian ke atas virus tersebut. Maksudnya sekarang ni, kita tidak mengambil tapak tersebut. Di mana tapak tu adalah virus sel tadi. Dan kalau kita tengok kepada Sputnik. Sputnik ni vaksin daripada Rusia. Yang juga masuk dalam list 5 tu. Tu dia menggunakan sel janin. Sel janin. Dia juga tapak yang digunakan untuk membiak virus tersebut. Adenovirus tersebut. Macam ginjal monyet tadilah.
Macam sama je, konsep yang sama. Tetapi yang timbul masalah di kalangan kita, di dalam kita product leaflet vaksin tersebut, dia tulis proses tu. Dia tulis propagate dengan propagate maksudnya dia membiak atas apa. Ini adalah ketelusan daripada syarikat pengeluar. Dia propagate atas apa virus sel, propagate atas HEK sel, propagate atas MRC5 sel contohnya. Ini adalah nama-nama yang sebenarnya terbitan daripada sel tadi. Saya bagi analogi mudah macam ni je. Kita tanam toge. Kita ambil toge. Kita tak ambil tapak tanah tu tak ambil. Satu lagi analogi mudah nak senang faham. Ayam makan najis. Dan kita makan ayam. Kita tak makan najis. Boleh faham itu? Lalu tak faham lagi, tak tahu. Tapi proses tu diberitahu kepada masyarakat bahawa ini adalah proses yang digunakan. Jadi, kalau untuk seperti yang saya sebutkan AstraZeneca, dia menggunakan sel janin. Begitu juga Sinovac, dia menggunakan virus sel. Dan inilah yang telah dibentangkan oleh pakar-pakar kepada ahli majlis fatwa. Majlis fatwa kebangsaan di Perlis, di Perak, di Terengganu, di Johor. Saya rasa semua ahli majlis fatwa telah bersidang dan fatwa kebangsaan juga sudah meneliti proses ini. Diberitahu secara detail kepada mereka. Dan majlis fatwa telah memfatwakan bahawa harus digunakan di atas dasar bukan melihat semata-mata kepada proses dan bahan, tetapi melihat kepada maslahat. Itu lebih penting. Saya rasa kalau saya ceramah tu saya jadi ustaz boleh tukar dengan Ustaz Aisyah. Tapi saya merujuk kepada ahlinya adalah majlis fatwa itu sendiri yang telah membenarkan penggunaan dia. Dan apa saja sekalipun, contohnya andai katalah, ada juga contohnya. Tapi majlis fatwa mengharuskan penggunaan. Kalau kita tengok dari segi fatwa daripada UAE, dia kata hatta kalau ada khinzir sekalipun adalah harus digunakan demi darurat, demi kemaslahatan umat. Jadi di sini apabila kita merujuk kepada ahlinya, kita merujuk kepada orang yang berotoriti dalam bab agama, berotoriti dalam bab perubatan dan sebagainya, insya-Allah kita akan jadi lega. Matlamat utama adalah untuk melandaikan COVID, untuk menghapuskan penyakit dalam masyarakat supaya kita akan jadi bahagia. Kita semua tidak dicengkam oleh COVID ini selama-lamanya. Itu matlamat yang paling utama. Dan saya rasa dalam agama sendiri pun bahas panjang bab ini. Wallahualam. Ramai sahabat-sahabat kita komen doktor, dikata ada yang sebut penjelasan yang jelas, mudah faham. Ada yang kata banyak istilah-istilah baru yang baru mula dengar malam ni. Ada yang dia fahamnya ginjal monyet je, hak tu je dia faham. Tak apa. Alhamdulillah. Perbincangan kita ni kita akan save. Jadi boleh tengok balik, nak faham, kita nak fahami secara umum sebenarnya. Dan secara saintifik, teknologi, macam tadi doktor kata, yang kaedah konvensional. Dibiakkan virus, kemudian di purification, dimatikan virus tu, digunakan untuk jadi ubat balik, vaksin balik. Macam ular lah doktor, ular batu, ular gitu juga dia ada ubat dia, vaksin dia. Kadang-kadang gitu deh. Bahasa kitab dia lain sikit dengan bahasa perubatan. Bagus juga analogi tu. Ular tu penawar pun ada dekat dia juga, ada orang sebut gitu. Ya. Kalau dalam hadis Nabi berkait dengan lalat, Rasulullah sebut lalat kan, sayap lalat tu. Salat tu. Kan Rasulullah kata kalau lalat jatuh dalam air, tenggelamkan lalat supaya kedua-dua sayap tu tenggelam. Sebab di sebelah sayap itu ada penawar, di sebelah lagi ada racun. Dia neutralize lah. InsyaAllah. Memang hadis tu sahih kan? Hadis tu hadis yang sahih. Dan apa benda ni, okey, jadi sekarang kita doktor banyak dah sentuh bab vaksin. Ada lagi kita raikan soalan sahabat-sahabat kita doktor yang dikata dengar ada perkongsian bahawa berlaku di luar negara yang guna vaksin ni mengakibatkan kematian. Maknanya kesan-kesan, ada risiko-risiko yang jadi lebih teruk lagi. Mungkin side effect, mungkin doktor boleh explain sikit bab ni. Ya, betul. Baik.
Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya nak sebut ada beberapa kejadian. Memang ia benar berlaku. Contohnya semasa proses pengkajian yang dilakukan di UK, iaitu vaksin Pfizer. Didapati bahawa 6 kematian berlaku setelah pemberian vaksin Pfizer. Dan setelah diselidiki, daripada, sebab apabila kita mengkaji untuk fasa 3 ni, kita bahagikan 2 kumpulan. Kumpulan yang diberi vaksin dan kumpulan yang tidak diberi vaksin. Di mana kumpulan yang diberi vaksin ni 2 orang mati. Kumpulan yang tidak diberi vaksin, 4 orang mati. Baik. Setelah diselidiki, kematian itu adalah tidak ada keterkaitan dengan vaksin. Sebab pertama, dia satu jarak masa yang agak panjang. Yang kedua, mati akibat daripada serangan jantung. Yang 2 orang tadi. 2 orang tadi. Mati akibat daripada serangan jantung. Jadi di sini, para pengkaji mengatakan bahawa yang setelah buat postmortem, ia adalah dipanggil, kalau istilah umum kita sebut kebetulan itu berlaku. Sebab dalam populasi pun kematian tetap berlaku kematian. Dalam populasi. Kematian tetap berlaku kematian. Kematian jatuh tangga, kematian aksiden, mati sakit jantung lain, mati stroke. Mati tetap mati. Takkan kita nak halang orang nak mati. Dan sementara dia ni dapat, kita bagi vaksin, sementara kematian tu tiba ajalnya dan dia mati. Pun begitu setelah dibuat postmortem pun tidak ada keterkaitan secara direct melalui pemberian vaksin itu. Istilah kita panggil temporal relationship. Dia apabila sesuatu yang kita kata ada kaitan terus, kita panggil causal, penyebab kepada penyebab akibat daripada vaksin. Kita panggil causal. Yang itu juga kita catat di dalam catatan. Dan 6 kematian tadi juga kita catat dalam kita punya dalam produk, laporan produk bahawa ini adalah berlakunya kematian dan sebagainya. Baik, itu timbul berkaitan dengan isu mati. Begitu juga kes mati yang berlaku di Norway. Baru je berlaku dalam minggu lepas. 33 kematian berlaku di Norway. Juga setelah dilakukan postmortem dan sebagainya, bahawa kebanyakan, majoriti di mereka adalah berumur 70 tahun ke atas. Umur sudah lanjut usia. Dan mempunyai masalah-masalah perubatan yang lain. Mati akibat tua. Dan Norway menganggarkan, memberikan vaksin kepada semua rakyat mereka. Maksudnya, kalau bagi vaksin pun ada yang mati orang tua ni. Kalau tak bagi vaksin pun ada yang mati. Dan dalam tempoh yang sama itu, seminggu penduduk orang tua di Norway mati bukan dalam 400 orang. 400 orang. Maksudnya kita boleh nampak timbang tara bahawa ia adalah bukan dikaitkan dengan vaksin itu sendiri. Andai kata ia dikaitkan sekalipun akan dicatat secara betul dalam itu. Dan itu yang pertama berkaitan dengan mati. Yang kedua adalah kesan sampingan. Kesan sampingan. Di sini kita tidak menafikan. Sudah berapa kali dah saya biasa sebut dalam mana-mana forum dan sebagainya. Orang kata doktor cuba menafikan bahawa vaksin ini tak ada kesan sampingan. Tidak. Vaksin itu tidak 100%. Betul. Vaksin bukan 100%. Dan ada kesan sampingan. Cuma kesan sampingan dia adalah yang minimal. Yang ringan. Kalau kita tengok daripada kajian Pfizer itu sendiri, daripada 3,000 kes yang berlaku daripada beratus-ratus dos yang telah diberikan, kesan sampingan dia, majoritinya adalah sakit tempat cocok. Memanglah cocok sakit lah kan. Lepas tu dia ada ruam merah, dia akan jadi merah. Lepas tu dia akan jadi lemah tubuh sikit. Adanya demam, ada sakit orat dan seumpama dengannya. Ada sakit kepala dan sebagainya. Majoritinya adalah yang ringan dan ambil telefon lebih kurang dalam seminggu, dia akan baik dengan sendiri. Dan tidak ada satu kecacatan yang kekal pun akibat daripada kesan sampingan tersebut. Dalam erti kata lain, kita tidak boleh memberhentikan pemberian vaksin itu kepada manusia sebab manfaatnya adalah lebih besar, iaitu perlindungan diri kita daripada dijangkiti oleh penyakit. Dalam isu ini contohnya COVID. Di mana COVID ni boleh menyebabkan cacat, boleh menyebabkan mati
Dan saya nak sebut, Ustaz tak tanya lagi, berkaitan dengan kesan lanjutan. Apa kesan lanjutan dia? Kesan lanjutan bagi orang yang dijangkiti oleh COVID, terutama sekali yang masuk ke ICU dan sebagainya, dia ada kesan dia apa? Dia akan batuk yang berterusan, dia akan ada sesak nafas, dan dia akan orang panggil sakit orak yang berpanjangan. Kajian mengatakan bahawa antara 60 hingga 90 hari berpanjangan. Satu lagi, ni kesan yang orang panggil kesan yang agak ketara, iaitu dia hilang deria bau. Tak boleh cium lah. Hilang deria bau. Maksudnya dia tak boleh nak makan wariang. Tak ada rasa ni mak cium wariang lah. Tak ada tu. Hingga 90 hari. Dan ada juga kajian mengatakan bahawa dia bagi kesan kepada sperma. Tidak semua kajian mengatakan bahawa, tapi memberi kesan kepada kesuburan lelaki. Maksudnya risau juga kalau siapa yang positif ni. Kan tak boleh anak kan. Wallahualam. Ya. Mana adalah kesan, tapi percentage dia bergantung pada mungkin antibody orang tu. Ya, betul. Tubuh badan dia sendiri, umur, ada kaitan belaka lah tu. Ya, ada satu cadangan doktor, ada idea. Molek vaksin ni jangan cocok frontliner, takut jadi apa-apa kat frontliner. Habis susah kita. Bagi cocok dulu pada ahli parlimen yang sibuk bilang nombor kursi. Yang marah yang di Pertuan Agong isytihar darurat. Doktor, maknanya pandangan doktor kait dengan ada hak jadi makhluk yang duduk nak pilihan raya ni macam mana doktor suasana sekarang? Kaitan dengan soalan ni lah juga. Kan tajuk isu panas COVID malam ni. Ada kita tanya lah doktor. Orang duk masalah banjir, masalah COVID, masalah vaksin, tapi duk kerah lagi pilihan raya. Dan mungkin doktor boleh sentuh sikit kaitan yang di Sabah pilihan raya baru ni doktor. Pada penularan second wave ni. Ya. Jadi kaget sikit saya nak jawab bahagian ni. Tajuk ni isu panas. Kait belaka doktor. Saya tak setia kepada tuanku yang di Pertuan Agong. Apa saja yang dinyatakan oleh Agong kita ikutlah. Jadi kalau nak balas kursi dan sebagainya, kalau boleh duduk diam dululah. Siap-siap dululah. Okey. Dan saya rasa agak tidak kena kalau kita kata nak bagi kepada ahli parlimen dulu. Seolah-olah macam kita pandang negatif kepada vaksin. Seolah-olah kita katakan bagi vaksin ni, ahli parlimen akan mati. Contohnya kan. Itu adalah pandangan negatif yang saya rasa agak tidak kena dengan suasana. Vaksin ni adalah hak untuk semua. Hak untuk semua. Kita lah. Melalui kajian yang telah dijalankan, ia adalah selamat digunakan. Dia adalah halal digunakan. Dia berkesan dan mempunyai kesan sampingan yang minima. Why not kita memperolehi? Tak kisahlah kita ni pemimpin ke, kita ni masyarakat biasa ke. Tak kisah. Yang penting ada perlindungan yang kita dapat itu. Bukan kita nak menuduh pada orang tu, menuduh pada orang ni dan sebagainya. Tidak. Walaupun begitu, oleh kerana benda tu agak terhad pada peringkat awal, dalam jumlah yang diberikan untuk peringkat yang pertama ni pada bulan Februari ni memang akan diberi kepada frontliner. Maksudnya itu adalah perancangan yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk memberikan vaksin kepada golongan yang berdepan terus dengan pesakit COVID. Dan bagi saya sendiri, saya rasa cukup sebab saya berada di depan itu. Dan saya akan insya-Allah saya akan dapatkan dia punya vaksin COVID itu apabila sampai nanti. Orang kata cetusannya mungkin gelombang ini akibat daripada pilihan raya. Ya mungkin. Kalau kita, saya ni sebut di gelombang kedua. Sebenarnya kita bukan gelombang kedua dah ni. Kita gelombang ketiga dah masuk gelombang keempat dah. Gelombang pertama, Raya Cina. Gelombang pertama. Di situ hanya 22 orang import semua. Gelombang kedua adalah sahabat-sahabat kita daripada Seri Petaling. 16,000 semua yang berkumpul sana dan kita dapati beratus-ratus orang yang positif pada masa tersebut. Dan lepas pada 4 bulan, dia dah turun sehingga kita boleh bilang 1-2 kes saja. Masuk bulan Jun, itu Ustaz kata tu, daripada pilihan raya Sabah tu, situ mula bergerak. Dan saya lihat
dia bukan pencetusnya, bukan semata-mata di situ. Pencetus utamanya adalah kita sudah mula lupa dan leka. Bukan saja di Sabah, tetapi kita lah, maksud kita ni saya sendiri dan para pemimpin juga mungkin sudah lupa sebab kita kata okey dah kot, dah tinggal 1-2 kes je kot. Lepas tu kita pun dah mula berjalan rata riti pergi sana kemari dan sebagainya dan timbul balik dah. Dan memanglah cetuh dah di Sabah, dia bawa bawa Semenanjung dan dia merebak menjadi kluster. Dan sekarang ni apa yang kita bimbang sebelum daripada ini sudah berlaku. Dulu pada peringkat awal dulu kita tak berasa nak bimbang sangat, walaupun bimbang ada, sebab kita boleh menjejak kat mana punca. Contohnya indeks A dia berpunca daripada kluster ni, B. Daripada sini. So FTTISS tadi memang apply betul. Maksudnya kita find, kita test, kita trace, kita isolate dan kita support sistem tu ikut follow dia punya tu, dah makin bagus. Tapi sekarang ni kita dah tak tahu dah dia daripada mana dia dapat. Contohnya berlaku ada satu tempat di Hulu. Tanya dia tak tahu, dia tak gimana pun dia kata. Tapi memanglah dia geraklah ke pasar. Dia bergerak luas jugalah pergerakan dia tu. Tapi dia tak tahu kat mana dia dapat. Yang di sini kita kata COVID itu sudah berada dalam komuniti dan kita tak tahu dia punya indeks dia kat mana. Tak tahu dia indeks dia kat mana. Yang ni yang merisaukan kita. Sebab apabila kita tak tahu dia punya punca dari mana, kita tak dapat trace dengan baik. Kita tak dapat isolate dengan baik. Yang ni ialah yang membimbangkan kita, menyebabkan kok ni tiba-tiba berlaku, kapun tu pula berlaku. Tiba-tiba je berlaku. Tah dari mana tak tahu. Kapun pula tadi tu pula berlaku. Tah daripada mana pula. Jadi inilah yang memusingkan kita, ditambahkan pula dengan kita punya resource. Maksudnya kita anggota kesihatan pun sudah semakin penat berada di medan ini. Ramai dah yang sekarang ni pun cuti pun dibekukan dan sebagainya. Jadi inilah yang merunsingkan saya lah apabila ini berlaku dalam masyarakat. Jumlah yang dijangka mungkin bercecah pada 5,000. Ni yang membimbangkan kita lah. Wallahualam. Tapi lanjutan pada tadi doktor, masih ada segelintir dan saya pun heran juga orang ahli politik ini. Tak ramai pun ada segelintir. Pilihan raya lah, supaya segerakan pilihan raya. Dalam keadaan bilangan semakin bertambah, tapi dia orang tak tahu ke doktor benda ni? Ataupun dia orang nak cari gapo? Dia nak kuasa lah tu. Tu dia nak cari tu. Tapi kalau boleh kuasa pun terpaksa dihadap juga benda tu. Maknanya semacam kuasa tu dia tak kisah pada bahaya ancaman pada masyarakat. Ya. Susah juga kalau nak sebut macam tu sebab ialah apabila dia bertakhta di hati akan kuasa itu, maka dia tidak melihat segala-galanya berlaku di depan. Itu masalahnya. Nasib rakyat dan sebagainya. Kajian mengatakan bahawa untuk COVID ni, dia ada beberapa konsekuen dia. Peringkat pertama kita panggil medical fatigue. Perubatan dah makin letih. Medical fatigue. Akhir nanti, sebenarnya saya ada graf tu. Akhir sekali dia akan ada economic fatigue. Maksudnya ekonomi tu akan merudum, jatuh. Ini melibatkan rakyat. Di mana rakyat suffer. Apabila kita peringkat awal lah kita dah jaga SOP dan sebagainya, kita jangan biarkan medical fatigue ini berlaku. Supaya kita masih lagi bertahan, masih lagi melawan. Sebab tu Datuk Tan Sri Digi, kita masih lagi belum menang. Maksudnya masih lagi bersemangat untuk mencari resolusi yang terbaik. Kita tak nak sampai sampai ekonomi punya burden. Dan satu lagi yang amat merisaukan kita juga adalah mental burden. Allahuakbar. Otak. Apabila sudah lama berada dalam ini, sudah ada kecelaruan mental. Sudah berlaku yang bunuh diri, yang stres di ujung katil dan sebagainya. Yang tu juga merisaukan kami yang berada di depan ini. Allahuakbar. Dia letih bila frontliner bukan saja letih tapi terancam dengan risiko jugalah. Ya, betul.
Doktor, saya ni tak sedar masa. Janji dengan doktor sejam je malam ni. Tapi ralik. Lebih lah. Ralik. Okey. Ralik. Dia ralik. Sebab doktor terangkan pada kita itu dengan cara yang mudah untuk kita faham, dengan analogi, dengan realiti sekarang. Sikit lagi saya nak raikan, ada yang tanya tadi, kalau orang tua ataupun orang yang ada penyakit, dia orang ni bila kena vaksin, divaksinkan tak apa ke gitu? Ada yang tanya 2-3 orang tadi. Orang tua, orang yang ada penyakit-penyakit lain. Tapi belum kena COVID. InsyaAllah. Setakat daripada apa yang diunjurkan oleh kerajaan, selepas daripada frontliner, kita akan bagi kepada golongan yang kedua yang berisiko. Seperti orang yang berumur, orang yang ada penyakit kronik dan sebagainya. Dan kajian mendapati bahawa ia adalah selamat digunakan. Selamat digunakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Maknanya kita pun sebagai orang Islam, kita diajar supaya ikhtiar, kita berdoa, jalan seiring dengan ikhtiar. Lepas tu kita tawakallah pada Allah setelah kajian, setelah percubaan dibuat. Doktor, sedikit kesimpulan untuk malam ni, untuk sahabat-sahabat kita, bahawa maknanya kita nak pegang. Kesimpulan malam ni, doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Said. Secara kesimpulannya, saya nak sebut 2 perkara. Yang pertama, dalam menguruskan krisis, kita kena ada satu sumber yang khusus. Dia panggil sumber yang kita panggil otentik, yang berwibawa untuk kita pegang. Kita tak perlu ataupun jangan mengambil daripada sumber-sumber yang tak tertukalu. Daripada YouTube, daripada Facebook. Yelah, kita selalu baca YouTube, kita selalu tengok YouTube, Facebook. Tetapi penilaiannya adalah mesti autentik. Daripada yang berwibawa, yang ada credibility. Kalau semua nak cakap, NGO tu nak cakap, ustaz ni juga nak cakap, doktor yang tak apa-apa ni nak cakap, yang menentang arus, menyebabkan akan bercelaru sistem negara. Yang kedua adalah kena ada single command. Single command maksudnya apa saja yang berkaitan dengan pengurusan, berkaitan dengan COVID ini adalah bawah Kementerian Kesihatan, bawah pakar-pakar. Kalau Kementerian Kesihatan kata, okey, ubat ini boleh digunakan, baru kita guna. Kalau Kementerian Kesihatan kata vaksin ni boleh digunakan, selamat, baru kita guna. Kalau lah kita nak bagi cadangan lain, kata nak bagi vitamin lah, nak bagi buah durian lah sebagai ubat, kita nak bagi daun tu lah sebagai ubat, yang tidak ada pun keabsahan dan kesahihannya, kita boleh mencelarukan masyarakat. Jadi perlu ada single command. Single command maksudnya arahan itu perlu melalui pihak yang betul-betul berwajib, yang mengeluarkan bahawa ini adalah yang paling sesuai untuk merawat dan mencegah COVID-19. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Maaf mungkin kecelaruan kata saya itu menyebabkan apa tak faham. Jelas. Single command tadi menarik doktor. Kita macam dalam perang. Kita macam dalam suasana perang, kita sedang berperang dengan wabak ini. Jadi masa perang, orang ni mungkin ada idea gini, ada strategi gini, ada pandangan gini. Kita tak boleh dengar banyak sangat. Kita kena dengar satu je arahan. Satu arahan je supaya dia tak jadi berbolok wong. Jadi mungkin ada pakar masa perang. Orang ni pandai gini mana, no, single command je. Jadi dari arahan yang sebenar. Mana kalau dalam realiti kita, dari kita ada Kementerian Kesihatan, kita ada MKN, kita ada Majlis Fatwa yang dah satukan keputusan mereka. Betul-betul jadi single command. Dan insya-Allah lah itu termasuk dalam ikhtiar kita. Dan kita pun ada bincang sebelum ni, mungkinlah ada orang yang kalaulah ditakdirkan oleh Allah, dia meninggal, maka dia sedang dipilih oleh Allah untuk dapat tahta syahid. Syahid, orang yang meninggal disebabkan wabak. Tapi kita juga disuruh ikhtiar untuk hadapi suasana. Doktor, terima kasih banyak di atas perkongsian sahabat-sahabat kita ramai malam ni yang bersama-sama. Moga-moga saya harap dapat penjelasan, kita dapat gambaran yang jelas tentang vaksin khususnya, isu terkini sekarang, dan
kita dapat mainkan peranan kita masing-masing. Antara peranan yang boleh kita mainkan, tolong share. Tolong share discussion kita malam ni dalam grup-grup Facebook, Taman Perumahan, Ahli Keluarga. Ambil link, share. Terima kasih juga pada sahabat kita dari Papisma. Papisma, Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia. Betul dah? Dah tinggal dah Malaysia. Betul. Dah tinggal. Kan jadi Terengganu pula kan. Terima kasih pada Papisma. Moga-moga terus istiqamah. Fastaqim insya-Allah. Jadi doktor, sekali lagi jadi kita sampai sini dah dulu doktor . Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa je lah sikit doktor. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri segala rezeki pemberianmu ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha memperelokkan ibadat kami kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu yang kami adakan ini pada diriku yang berkongsi ilmu, pada sahabat-sahabat yang menonton. Ya Allah, terimalah ini sebagai amal saleh dari kami ya Allah. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami istiqamah untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami berkongsi pahala ini bersama-sama sahabat yang lain. Ya Allah, terimalah amalan yang kami lakukan ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah kami insan yang sentiasa mendengar kebaikan-kebaikan dan berusaha mengamalkannya ya Allah. Jadikanlah teguran-teguran yang kami jumpa, kami dengar di dalam majlis-majlis ilmu ini sebagai kekuatan kepada kami untuk membaiki diri kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatilah sahabat-sahabat kami ya Allah yang bersama kami dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan kami secara online dalam majlis ilmu ini ya Allah, himpunkanlah juga kami di dalam taman syurga-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Walaupun kami mungkin tidak pernah sempat bertemu di dunia ini ya Allah, tetapi kami berukhuwah di dalam majlis ilmu ini ya Allah. Himpunkanlah kami di dalam syurga-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berukhuwah, yang bersahabat, yang berkasih sayang semata-mata mencari keredaan-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami, kurniakanlah istiqamah kepada kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala